dapat markah. Jadi kita start bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, nama dia adalah linear inequalities in two variables. So maksudnya kita akan tengok linear equation ataupun persamaan linear yang mana akan ada dua pun boleh ubah dekat situ, sama ada kita letak dia X, kita letak dia Y. Okay, jangan risau, kita akan go through satu demi satu. So korang boleh revise balik kalau mana yang lupa tu. Okay, ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah, kita akan deal dengan simbol-simbol yang ada kat sini. Kita ada 4 simbol dekat sini. Yang mana simbol ni pun sebenarnya kita dah tengok, kita dah jumpa sepanjang bab-bab yang sebelum ni, kan, simbol ni. Terutamanya bab operasi set tu pun kita dah jumpa. So ada 4 simbol kat sini, kita tengok simbol yang pertama dahulu. Simbol yang pertama, simbol ke kanan, anak panah ke kanan, dan ada double line dekat situ. So simbol ni bermaksud lebih daripada atau sama dengan. Juga bermaksud tidak kurang daripada, sekurang-kurangnya, dan minimum. Jadi kalau ada pernyataan dia kata lebih daripada atau sama dengan, jadi inilah simbol dia. Kan, lebih atau sama dengan. Jadi simbol double line ni bermaksud sama dengan. Dia boleh juga gunakan perkataan lain, iaitu tidak kurang daripada, sekurang-kurangnya, dan minimum. Okay, jadi itu simbol yang pertama. Kan, maksudnya kalau nampak simbol pertama ni, ini maksud dia. Okay, simbol yang kedua, kita tengok simbol ke kiri double line. Ke kiri double line bermaksud kurang daripada atau sama dengan. Jadi dia berlawanan dengan simbol yang pertama tadi. Simbol yang pertama tadi tu lebih daripada atau sama dengan. Simbol yang kedua ni kurang daripada atau sama dengan. Jadi dia berlawanan. Dia boleh juga bermaksud tidak lebih daripada. Maksudnya paling banyak berapa, kan? Kalau simbol ni dia kata macam paling banyak berapa. Ataupun bermaksud selebih-lebihnya, dan juga bermaksud maksimum. Maksudnya paling banyak lah berapa. Kurang daripada atau sama dengan. Okay, itu simbol yang kedua. Kita tengok simbol yang ketiga dekat sini. Simbol ke kanan, anak panah ke kanan macam ni. Simbol yang ketiga ni, simbol ke kanan ni bermaksud lebih daripada atau lebih besar daripada. Maksudnya lagi banyak daripada apa. Jadi dia akan bagi tahu. Kita akan nampak nilai nanti, kan, berapa lebih dia tu, kita akan tengok nilai nanti. So simbol anak panah ke kanan ni bermaksud lebih daripada atau lebih besar daripada. Okay, yang keempat. Yang keempat, simbol yang kita ada kat sini adalah simbol ke kiri anak panah. Simbol ke kiri anak panah ni bermaksud kurang daripada. Maksudnya kurang daripada apa, dia akan beritahu nanti. Jadi ni 4 simbol yang kita akan jumpa, kita akan come across sepanjang kelas kita, terutamanya dalam bab 6 ni. Kita ada jumpa dah sebenarnya dalam operasi set. Jadi dia lebih kurang macam operasi set, cumanya ketaksamaan linear ni kita hanya deal dengan bahagian persamaan linear saja. Okay, so ni simbol-simbol dia. 4 simbol tadi tu. Jadi boleh tengok dan try revise balik, kan, ingat balik. Jadi inilah yang kita akan deal nanti. Okay, seterusnya. Kita tengok dekat bahan kita. Jadi tadi dah tengok kan, simbol tadi tu maksudnya yang mana satu lebih, yang mana satu kurang dan sebagainya. Kita tengok dekat contoh. Kita ada dekat sini dia kata tulis ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap situasi berikut. Jadi kita ada situasi, maksudnya kita adalah ayat-ayat yang dia akan bagi situasi
rupa masalah. Maksudnya situasi kehidupan seharian. Dia akan bagi contoh-contoh yang banyak. Yang mana contoh ni dia nak kita tulis ketaksamaan linear. Okey, jadi kita akan tengok contoh ni. Sementara tu korang boleh baca dulu. Okey, soalan ni dia kata tulis ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap situasi yang berikut. Jadi dia akan bagi situasi. Situasi tu dia berupa keadaan daily life kan, keadaan daily life kita. Okey, kita baca contoh dulu. Dalam contoh ni dia kata jumlah bilangan murid di dalam sebuah bas sekolah dengan X murid lelaki dan Y orang murid perempuan tidak melebihi 40 orang. So maksudnya mungkin diorang pergi trip lah, school trip kan. Pergi jalan-jalan naik bas sekolah. So dalam bas sekolah tu ada murid lelaki, ada murid perempuan. So murid lelaki kita tak berapa pasti berapa orang sebab dia kata X orang. Jadi kita letak dia X orang. Murid perempuan kita pun tak berapa pasti berapa orang. Tapi kita boleh letak dia sebagai Y orang murid perempuan. Yang kita tahu, maklumat yang kita tahu adalah kalau kita campur, kita kira semua murid di dalam tu, tak kisah lelaki ke perempuan, dia tidak melebihi 40 orang. So maksudnya paling banyak adalah 40 orang. Jadi kalau secara kasar dia 40 orang tu lah paling banyak maksimum. Jadi kita dah tengok dekat bahagian yang pertama ni tadi. Maksimum. Simbol maksimum kita akan gunakan simbol ni. Kan? Paling banyak tidak lebih daripada kita akan gunakan simbol ke kiri double line kat situ. So bila kita nak kira jumlah murid tadi tu, ketaksamaan linear yang kita boleh buat adalah kita akan tulis X tambah Y kurang dan termasuk 40 ataupun paling banyak 40. So simbol ni kita akan gunakan. Simbol ke kiri dan double line. So dia simple je. Ketaksamaan linear ni dia macam ni je. Dengan syarat bermaksud kalau X tambah Y ni adalah bilangan orang, 40 ni pun mesti bilangan orang. Dia mesti kiri dengan kanan sama. Dia tak boleh jadi kalau sebelah kiri ni bukan bilangan orang, sebelah kanan ni orang. Dia tak boleh. Contoh sebelah kiri ni duit kan, bilangan duit. Sebelah kanan ni buat bilangan orang. Tak boleh macam tu. Dia mesti orang dengan orang. Sebab nanti kita akan nampak soalan yang mana ada bilangan, ada duit dan sebagainya. Kan? So tak boleh campur antara dua tu. So orang dengan orang. Mesti orang dengan orang. Nilai dia. Unit dia. Okay, jadi itu contoh. Simple je. Yang mana X tambah Y kurang dan termasuk 40. Ataupun maksimum adalah 40. Kalau kita nak kira bilangan student dalam bas tadi tu, kan nak kira lelaki perempuan, sebab dia kata tak lebih daripada 40. So kita boleh tulis macam ni. Alright, okay. Lim membeli X kilogram rambutan dan Y kilogram langsat dengan jumlah jisim kedua-dua buah-buahan itu sekurang-kurangnya 5 kilogram. Okay, jadi dia beli rambutan beberapa kilo. Kita letak dia sebagai X kilogram untuk rambutan. And then dia beli buah langsat juga sebanyak Y kilogram. Dia tak sure berapa berat dua-dua buah rambutan tu. Tapi yang dia sure ada, apa yang dia pasti adalah kalau dia kira, dia timbang dua-dua tu lebih daripada 5 kilogram. Jadi nombor satu ni, bila kita nak jawab dia, pertama make sure tengok dulu. Kita ada X kilogram. Kita ada Y kilogram untuk langsat. Dan tengok dia punya penyataan hujung dia ni. Dia kata sekurang-kurangnya 5 kilogram. Sekurang-kurangnya 5 kilogram. Maksudnya 5 kilogram dan ke atas. Dia macam tu. Dia contoh dia kalau korang waktu raya kan. Nak minta duit raya kan. Minta duit raya dekat parents korang cakap. Saya nak duit raya kan.
Sekurang-kurangnya RM5. Maksudnya korang nak RM5 dan ke atas. Tapi tak mungkin lah kan korang minta duit RM5 je. Contohlah RM50. Sekurang-kurangnya RM50. Maksudnya kalau RM50 tu okey lah. Lagi banyak lagi bagus kan. RM50 ke, RM60 ke, RM70 dan sebagainya. So bermaksud 5 ni termasuk juga antara yang korang minta tadi tu. Kan? Jadi untuk nombor 1 ni jawapan dia adalah X tambah Y sekurang-kurangnya 5 kilogram. So sekurang-kurangnya lebih dan termasuk 5 kilogram. So ni jawapan kita. Sebab apa double line? Sebab 5 kilogram tu pun termasuk dalam yang kita kira. Sebab sekurang-kurangnya paling sikit adalah 5 kilogram. Jadi itu cara. X tambah Y lebih dan termasuk 5 kilogram. Okey, baik. Kita tengok nombor 2. Harga sebatang pen dan sebuah buku masing-masing ialah RM1 dan RM2. Gopal menjual P batang pen dan Q buah buku dengan hasil jualan lebih daripada RM250 seminggu. Okey, try tengok nombor 2 ni. Okey, agak-agak macam ni. Agak-agak nombor 2 ni apa jawapan ni? Jadi kita ada harga batang pen. Contohlah ni korang nak buat bisnes kan, nak jual pen dekat sekolah contohnya. So harga pen korang jual RM1, harga buku korang jual RM2. Jadi hasil jualan korang lebih daripada RM250 seminggu. Gopal menjual P batang pen dan Q buah buku dengan hasil jualan lebih daripada RM250 seminggu. Okey, agak-agak nombor 2 ni macam ni? P tambah Q lepas tu ada panah yang lebih daripada biasa yang tak ada bukan double tu, macam 250. P tambah Q lebih 250. Macam ni? Alright, okay, kita check sama-sama nanti. Okay, kita tengok balik nombor 1 tadi. Nombor 1 ni tengok X tambah Y ni adalah dalam kilogram. 5 ni pun dalam kilogram. Okay, jadi kalau kamu jawab P tambah Q lebih daripada 250, kita kena make sure kiri dengan kanan tu adalah betul. Nilai yang betul. Maksudnya mesti nilai yang betul. Okay, kita tengok P tambah Q. P tu apa? P tu adalah P batang pen. Tengok kat sini. P batang pen. Q adalah Q buah buku. Bermaksud apa? Bilangan untuk objek. So, P tambah Q ni adalah objek. 250 ni adalah RM. So, kat situ sebenarnya dia tak sepadan. Betul tak? Sebab apa? P tambah Q ni tengah cerita pasal berapa banyak buku, berapa banyak pen. 250 ni tengah cerita pasal duit. So, kalau nak ikutkan kat situ, tak seimbang. Maksudnya dia tak sepadan. Kan? Jadi, apa yang kita kena buat untuk bagi dia seimbang? Bagi dia sepadan. 2Q. 2Q. P tambah 2Q. P tambah 2Q. Alright, kita tengok. P tambah 2Q lebih daripada 250. Yes, betul. So, ni jawapan dia. P tambah 2Q lebih 250. Kenapa kita buat P tambah 2Q? Okay. Cikgu akan terangkan. Macam cikgu cakap tadi tu, kiri dengan kanan mesti sama nilai. Macam dekat contoh ni, orang dengan orang. Kalau nombor 1 ni, kilogram dengan kilogram. Sekarang ni, korang kena faham apa yang dicerita kat situ. Dia cerita kat sini, hasil jualan lebih daripada 250 seminggu. Jadi, korang tahu, lebih daripada 250 seminggu tu maksudnya simbol ni. Simbol 250. Lebih daripada 250. Tak ada double line. Sebab apa dia kata lebih? Maksudnya mesti ke atas. 251 dan ke atas. Okey. Lagi satu, ini adalah RM. Jadi kita kena cari yang nilai dia lebih kurang dengan RM250. Korang tak boleh tulis RM RM1 tambah RM2. Sebab 1 tambah 2 confirm lah dapat RM3 kan? Apa kaitan RM3 dengan 250? Jauh beza tu. 1 dengan 2, 1 tambah 2, 3.
lebih daripada 250. Jadi pernyataan dekat situ dah salah. Ingat kita ada belajar tajuk penakulan logik kan. Kiri dengan kanan tak logik kan. So tak boleh. Jadi apa yang kita buat adalah kita ada dekat sini P batang pen. P ni adalah untuk pen. P ni kita jual dia harga RM1. Yang mana kita ada Q. Q ni adalah buku, harga dia adalah RM2. Jadi P ni boleh jadi bilangan pen. Pen tu boleh jadi macam-macam kan. Ini adalah pemboleh ubah. P dengan Q ni adalah pemboleh ubah. Maksudnya P ni boleh letak nilai, Q boleh letak nilai. Jadi P ni kita boleh letak nilai. So macam letak 10 kan. 10 darab RM1, RM10. Tambah Q. Q ni 20 contohnya. 20 darab RM2, RM40. Jadi hampir logik lah kan. Logik sikit sebab P dengan Q ni dia boleh jadi bilangan yang banyak. So mungkin boleh jadi lebih daripada RM250 tadi tu. Jadi jawapan akhir kita susun dia macam biasa. P darab 1 kita boleh tulis sebagai P. Q darab 2 tulis dia sebagai 2Q lebih daripada RM250. Sekarang ni baru dia sepadan. Sebab apa? P ni dah darab dengan RM1 tadi. Contohnya 5 pen darab dengan RM1. So nak beli 5 pen tu harga dia adalah RM5. So kat sini dah jadi RM. Sebelah kanan ni pun dah jadi RM. So itu cara dia. Make sure kiri dan kanan adalah unit yang sama. Kalau dia dalam RM, make sure dia dalam RM. Jadi memang soalan dia macam ni. Dia saja trik. Dia akan bagi harga, dia akan bagi bilangan. So memang kalau kita silap kat situ, kita letak bilangan saja, sebelah kanan tu harga, kita dah silap kat situ dan dah salah kat situ. Alright, tengok nombor 3. Nombor 3 ni sama je dengan nombor 2. Situasi dia, Niza mengisi 0.5 kg tepung ke dalam X buah bekas kecil dan 1.5 kg tepung ke dalam Y buah bekas besar. So contohlah kita ada bekas kecil kat sini. Tak tahu berapa banyak sebab dia kata X buah bekas kecil. Dalam bekas kecil ni kita isi 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. And then kita ada bekas besar. Tak tahu berapa banyak. Yang mana dalam ni kita letak 1.5, 1.5, 1.5. Jadi jumlah jisim tepung yang diisi adalah kurang daripada 10 kg. Bila kita nak kira semua sekali ni, dia kata kurang daripada 10 kg. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kita kira tadi tu? Proses pengiraan dia tadi tu. Jadi cikgu padam yang ni. Okay, macam cikgu cakap, kita mesti gabungkan nilai kiri dan kanan. Okay, kalau kita tengok nilai dia 0.5 kg, 1.5 kg. Kat sini kita ada kurang daripada 10 kg. Jadi kalau kita contohnya, kita nak buat macam ni. 0.5 tambah 1.5 kurang daripada 10 kg. Kita tahu kurang daripada 10 kg mestilah anak panah ke kiri tanpa ada double line. Tapi kalau korang buat 0.5 dengan tambah 1.5 kat sini, tak ada pemboleh ubah. Ingat ke tak samaan linear ni dia akan ada pemboleh ubah. Lagipun kalau kita fikir logik, 0.5 tambah 1.5 baru dapat 2. 2 tu kurang daripada 10 tu sangat jauh beza dia, kan? Sangat jauh beza dia. So apa yang kita buat adalah padankan dengan unit dan bilangan yang sama. Macam contohnya, buah bekas kecil adalah X. Berapa banyak dalam tu kita isi dengan 0.5 kg. So X darab 0.5 kg. Tambah dengan Y untuk bekas besar, darab dengan berat dia 1.5 kg. Jadi seterusnya susun je lah macam biasa. 0.5X tambah dengan 1.5Y kurang daripada 10 kg. Jadi ni baru logik. Kan, sebab X dengan Y tu adalah pemboleh ubah. Maksudnya kita boleh letak kan. Sebab kita tak tahu tadi berapa banyak bekas kecil, berapa banyak bekas besar. So mungkin boleh jadi 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. So itu maksud dia dalam bahagian ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Right, okay, boleh salin dulu. Okay, jadi step ni sebenarnya kalau korang terus jawab macam ni pun boleh kan. Cikgu kat atas ni
Just nak tunjuk je X darab dengan 0.5 tadi tu. Nak terus darab jadi macam ni pun tak apa. Dan yang atas tu step untuk tunjukkan korang bahawa kita nak combine tu, nak make sure kiri dan kanan adalah unit yang sama. kg dengan kg contohnya. Okay, baik. So, itu soalan 1, 2 dan soalan 3. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, kita ada soalan kat sini nombor 4. Harga sebungkus nasi ayam ialah RM4.50 dan harga sebungkus nasi goreng ialah RM5. Puan Irah perlu mendapatkan hasil jualan melebihi RM105 untuk memperoleh keuntungan minimum. Okay, nombor 4. Macam mana nak buat dia? Sama macam contoh-contoh yang lain tadi tu. So, kita tengok kat sini. Harga sebungkus nasi ayam. Nasi ayam kan. Kalau korang tak makan lagi, confirm korang akan lapar kan tengok benda ni. Nasi ayam harga dia RM4.50. Betul lah kan? Harga nasi ayam lebih kurang RM4.50. Dan kita ada kat sini harga sebungkus nasi goreng ialah RM5. Puan Irah perlu mendapatkan hasil jualan melebihi 100. Hasil jualan melebihi RM105 untuk memperoleh keuntungan minimum. Jadi biasalah macam kalau kita bisnes kan, kita akan kira berapa kita kena dapat untung. Macam contohnya dalam sehari tu, nak cover kita punya modal, nak cover kita punya beli barang-barang semua kan, bahan semua. So kita kira siap-siap. Jadi kat sini kalau korang contohnya nak jual nasi ayam dengan nasi goreng kan. Jadi bila kita nak tulis ketaksamaan linear dan dia untuk pemboleh ubah ni, make sure mesti ada dua pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah pertama kita apa? Kita ada nasi ayam. Kita ada nasi goreng. Yang mana kita tak tahu dia punya bilangan berapa. Jadi letak je lah kat sini. Contoh kita letak X adalah nasi ayam. Y kita letak sebagai nasi goreng. So bila kita nak kira berapa kita punya keuntungan yang kita perlu untuk dapat keuntungan minimum. Jadi X adalah nasi ayam. Nasi ayam harga dia adalah RM4.50. 4.50. Kita akan kirakan juga untuk nasi goreng. Harga dia adalah RM5. Yang mana total kedua-duanya dia kata mestilah lebih daripada 1.5. Kan baru dapat keuntungan minimum. Jadi lebih bermaksud 105, dia bukan double line. Sebab kita nak lebih lagi. Kan? Jadi seterusnya susun macam biasa. 4.50x tambah dengan 5.00y lebih daripada RM105.
So ini dia. Kalau kita nak gambarkan situasi ni dalam ketaksamaan linear, inilah yang kita akan tulis. Jadi korang terpulang dekat korang pemboleh ubah tu. X, Y boleh buat kan. Kalau korang nak tukar, A, B boleh buat juga. Kalau contoh nama korang ada N ke kan, nak letak N, M pun boleh. Huruf apa-apa korang nak gunakan tak ada masalah. A sampai Z ada 26 huruf kat situ. 26 abjad kat situ. Yang penting korang tulis kat sini kan. Maksudnya bagi tahulah X tu apa. Nasi ayam ke nasi goreng. Tulis kat situ. Jadi senang pemeriksa nak baca. Okay, so ni jawapan nombor 4. Okay, baik. Tengok soalan nombor 5. Encik Chong menyimpan RM-X ringgit dan RM-Y ringgit dalam dua buah bank yang masing-masing menawarkan kadar faedah mudah 6% dan 8% setahun. Setahun kemudian dia menerima jumlah faedah yang tidak kurang daripada RM210 daripada kedua-dua bank itu. Okay, jadi cikgu tak sure korang ada menyimpan duit dalam bank ke tak. Kan, bila kita simpan dalam bank, kita akan dapat faedah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia interest. Interest rate. Jadi kita akan dapat faedah yang mana kita akan simpan duit. Contoh dalam setahun adalah dalam RM10,000 dalam bank tu. Lepas tahun kita akan dapat ekstra sikit dia bagi. Bank tu dia akan bagi faedah. Jadi kalau tak silap cikgu, korang ambil perniagaan kan. So mestilah korang dah master, dah kuasai bahagian faedah semua ni. Okay, jadi tapi kalau ikut logik dia tak adalah sampai 6% kan. Dalam bank berapa peratus je dia punya faedah. Paling banyak pun 0.5% lah kot. 6% ni dah lebih daripada ASB ni. So kita ada bank A, kita ada bank B. Yang mana dia simpan duit. So kalau dalam bank A ni dia bagi faedah 6%. Dalam bank B ni faedah yang dibagi adalah 8%. Okay, jadi dalam bank A ni dia simpan duit sebanyak RM-X ringgit. Adalah dia letak simpan duit. Dalam bank B ni dia letak RM-Y ringgit. Sebanyak tu. Lepas setahun, dia kira kedua-dua ni, dalam duit dua-dua ni, kan lepas tahun macam cikgu cakap tadi, duit dia akan beranak, kan, duit dia akan berkembang. Sebab ada faedah tadi tu. Duit dia tak kurang daripada RM210. RM, RM210 duit dia lepas kita kira. So, bila kita nak tulis ketaksamaan linear untuk situasi yang ni. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita ada faedah dekat sini. 6% ni nak senang kita tukar dulu kepada bentuk nombor yang senang kita nampak kan. 6%. Sebab peratus ni dia lebih kepada unit. So 6% kita boleh tukar dia kepada 0.06. Jadi 6% ni sama macam 6 bagi 100. So 6 bagi 100 takkan nak tekan kalkulator kan. 6 bagi 100 dapatlah 0.06. Jadi kalau 6% 0.06, 8% adalah 0.08. Jadi tak payah pakai kalkulator pun. 8 bagi 100 0.08. Tapi cikgu faham je kalau setengah orang bila dalam exam dia macam risau kan. Betul ke 8% ni adalah 0.08. Jadi dia nak tak nak kena pakai kalkulator. Tak apa, tak ada masalah. Kan nak tekan kalkulator ke apa ke, nak pakai dalam kira dalam kepala pun tak ada masalah. So faedah dia 6% ni adalah 0.06. 8% faedah dia adalah 0.08. Jadi apa step kita seterusnya, just buat mengikut dia. Jadi X ringgit ni 6%. So tulis kat sini 0.06 X. Jadi biar dia sepadan. Jangan 6% ni pergi dekat Y pula. Dia tempat yang betul. Jadi 0.06 X tambah dengan 0.08 Y. Dia kata tidak kurang.
tidak kurang daripada RM210. Kita tengok balik jadual yang kita ada tadi. Tidak kurang daripada, kita akan gunakan simbol yang double line ni. Lebih dan termasuk. Sebab dia kata tidak kurang daripada. Maksudnya RM210 dan ke atas. Jadi simbol yang kita akan gunakan adalah lebih dan termasuk RM210. So ini jawapan kita. Okay, ada soalan setakat ni? Sangat straightforward sebenarnya kan. Sebab tu kalau boleh cikgu nak korang kuasai bab ni betul-betul. Bab-bab yang cikgu suruh tekankan tu lah yang akan bantu korang nanti kan. Terutamanya dalam SPM yang berbaki dalam 5 bulan Sekarang bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, bulan 3 dah SPM. So 5 bulan. Jadi 5 bulan tu agak panjang sebenarnya. Maksudnya korang masih boleh study untuk bab yang banyak. Tapi sebab kita ada nak cover form 4 dengan form 5 kan. Jadi form 5 tu kalau boleh korang cover dulu. Sebab cikgu tak sure kita sempat sampai kepada tajuk form 5 ke tak. Tapi untuk bab form 4 ni cikgu akan try ajar korang supaya korang boleh recap balik kan secepat mungkin. Sebab form 4 ni lagi banyak sebenarnya soalan dia. Sebab form 4 dia banyak dalam objektif dan ada juga di dalam subjektif. Kalau form 5 ni nak ikutkan, dia macam lagi kurang dalam objektif tapi lagi banyak dalam subjektif. So setiap tingkatan tu dia ada bahagian-bahagian dia sendirilah. Kalau korang pernah tengok format-format soalan, dia akan ada bentuk dia macam tu. So sebab tu cikgu tekankan dulu bahagian bab form 4. Lagipun bab form 4 ni dia banyak bab yang senang untuk korang skor, terutamanya bab 6 ni dan tajuk-tajuk yang sebelum ni lah. Tajuk operasi set tu kalau boleh memang kena full mark kat situ. Tajuk rangkaian, tajuk penangkulan logik, tajuk apa lagi senang. Kalau untuk fungsi kuadratik tu mungkin setengah daripada korang mungkin dia susah sikit bahagian tu, tapi tak ada masalah. At least dapat skor sikit-sikit pun boleh kan. Sebab banyak lagi bab-bab lain yang senang kan. Maksudnya bab yang senang ni nampak je target terus, jawab tu terus, and then target full mark lah. Sebab yang ni akan bantu korang. Jadi insyaAllah boleh dapat A lah kan. Sebab apa? Banyak bab-bab senang yang kita dah recap dalam kelas ni. Okay, jadi boleh salin dulu yang ni, soalan 45 ni. Okay, jadi kita sambung. Bahagian 45 tadi tu ada soalan Semula Okay, tengok bahagian yang seterusnya.
Dekat muka surat 79 ni. Okey, ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Yang mana yang tadi tu dalam berbentuk situasi. Sekarang ni dah tak ada situasi dah. Sekarang ni dia bagi persamaan, dia bagi X, Y je. Kan? Selesaikan yang berikut. Okey, kita tengok contoh dulu. Contoh pertama, tentukan sama ada titik 47 memuaskan Y sama dengan 2X tolak 5 ataupun Y lebih daripada 2X tolak 5 ataupun Y kurang daripada 2X tolak 5. Maksud dia bagi kan macam tadi tu, dia bagi nilai suruh pilih yang mana, sama ke, lebih ke ataupun kurang. Sekarang ni dia bagi nilai pula, cari yang mana satu yang dia akan sama kan. Okey, jadi step by step dia, kita ada dua bahagian dekat sini. Kalau kita tengok, kita ada Y dekat sini, kita ada X yang dekat sebelah sini. Maksudnya untuk cari Y, nilai dia adalah 2X tolak 5. Jadi Y dekat sini kita boleh nampak dekat koordinat ni, sebab koordinat ni adalah X dengan Y. Jadi Y kita adalah 7. Jadi bila kita nak kira Y tadi juga, nak gunakan 2X tolak 5. Masukkan nilai X. Jadi X nilai dia adalah 4. 2 darab 4 tolak 5. Jadi 2 darab 4 tolak 5 adalah 8 tolak 5. Jadi dapat 3. Jadi kita tengoklah 7 ni besar ke ataupun sama ke ataupun kurang daripada 3. Jadi kita tahulah kan 7 ni adalah lebih daripada 3. Jadi bila dia tanya yang mana satu dia akan, mana satu ketaksamaan linear dia, kita akan pilih ketaksamaan linear yang lebih besar. Sebab apa? 7 tu lebih besar daripada 2X tolak 5. Jadi Y lebih besar daripada 2X tolak 5 adalah jawapan kita. Jadi ni straightforward je sebenarnya. Kan maksudnya kita nak gunakan koordinat yang dibagi tu untuk tentukan ketaksamaan linear yang kita akan dapat. Okay, jangan risau, kita tengok dulu contoh yang pertama dekat sini. Kita ada Y, kita ada koordinat 3, 5. Jadi ni X, ini Y. Koordinat dia adalah 3 tolak 4X. Jadi Y kita adalah 5. Tulis kat sini 5. Jadi kita boleh kira Y juga dengan 3 tolak 4X. Jadi 3 tolak 4 darab 5. Jadi 3 tolak 4 darab 5. 4 darab 5 dapat 20. Jadi 4 darab 5, 20, negatif 20. 3 tolak 20 kita akan dapat... Sorry. X kita adalah 3, bukan 5. X kat sini adalah 3. Jadi 3 tolak 4X. 3 tolak 4X. X kita adalah 3. Jadi 3 tolak 4 darab 3. 4 darab 3 adalah 12. 3 tolak 12 kita akan dapat negatif 9. So kita ada 5 kat sini. Kita ada negatif 9 kat sini. So kita akan pilih simbol apa? 5 ni besar daripada negatif 9 ke 5 ni lagi kecil daripada negatif 9? Ataupun 5 ni adalah sama dengan negatif 9. So 5 ni contoh kita ada RM5. Negatif 9 ni macam korang ada hutang RM9. So mana lagi banyak duit? Jadi mestilah 5 lebih besar daripada negatif 9. Jadi negatif 9 tu nampak je nombor dia besar, tapi korang hutang RM9. Takkan korang lagi banyak duit daripada orang yang ada RM5 kan? Melainkan orang yang suka hutang ni mungkin dia akan cakap lah negatif 9 ni lagi banyak. Jadi jangan salah situ. Jadi jawapan kita adalah, maka titik koordinat yang dibagi tadi tu 3, 5 tadi tu memuaskan ketaksamaan linear. Y lebih besar 3 tolak 4X. So ini jawapan kita. Sangat straightforward. Jalan kira dia straightforward je. Maksudnya kita just masukkan dan kita compare. Lebih ke, besar ke ataupun sama. So ini nombor 1. Okay, boleh screenshot. Okay, tengok soalan seterusnya. Kita ada soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 dekat sini.
tentukan sama ada titik 1, negatif 3 memuaskan Y, negatif 3X tambah 2. Sama ada lebih, kurang ataupun sama dengan. Okey, jadi kita buat macam jadual tadi. Y, negatif 3X tambah 2. So, kita ada X1, Y kita adalah negatif 3. So, Y negatif 3. Jadi, masukkan 1 tadi tu ke dalam ni. Negatif 3 darab 1 tambah 2. So, Y adalah negatif 3. Negatif 3 darab 1 dapat negatif 3. Negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. So, kita ada negatif 3, kita ada negatif 1. So, mana yang lagi besar? Negatif 3 ataupun negatif 1. So, hutang RM3, hutang RM1. Duit yang korang ada lebih banyak kepada hutang RM1. So, maksudnya negatif 3 kurang daripada negatif 1. Jadi, itu konsep dia. Gunakan konsep hutang lah kalau nak senangkan. Analogi dia senang macam tu. Jadi, jawapan dia maka titik 1, negatif 3 memuaskan Y. Tengok, Y itu adalah negatif 3 kurang daripada negatif 3X tambah 2. So, ini jawapan kita. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh. Okay, jadi ni straightforward je kan, tak banyak sangat step. Macam cikgu cakap tadi, bab 6 ni dia tak banyak sangat yang memeningkan. Dia semua straightforward. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Tentukan sama ada titik 9 negatif 1 memuaskan yang mana satu. So, macam biasa kita buat Y, kita buat negatif 2/3X tambah 5 kat sini. Y kita adalah negatif 1, X kita adalah 9. So, Y negatif 1. Yang sebelah ni masukkan nilai X. So, kita ada negatif 2/3 darab dengan 9 tambah dengan 5. So, yang ni tak payah kalkulator pun tak apa. Kan, negatif 2/3. 3 dengan 9 boleh potong. 1, 3. Jadi, negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Tambah 5, kita akan dapat negatif 1. So, kiri negatif 1, kanan pun negatif 1. So, yang ni kita akan pilih simbol apa? Negatif 1 sama dengan negatif 1. So, kiri dan kanan adalah sama. So, maka titik Y, maka titik koordinat tadi tu, 9 negatif 1 tadi tu memuaskan Y sama dengan negatif 2/3X tambah 5. So, kalau sama, kita pilih yang sama lah. Simbol yang sama. So, ni jawapan dia untuk nombor 3. Alright, boleh salin dulu.
Okay, kita sambung. Jadi yang tadi tu kita nak tengok koordinat tu padan dia dengan ketaksamaan linear yang mana satu. Okay, jadi yang A tadi tu adalah macam tu. Okay, kita tengok yang B kat sini. Okay, macam yang tadi tu dia bagi koordinat. Kita kena pilih ketaksamaan linear yang mana satu dia pilih kan. Kat sini terbalik. Dia dah bagi siap-siap y sama dengan y lebih, y kurang. Dia suruh kita yang pilih koordinat tadi tu. Right, okay. Untuk B ni cikgu nak korang try buat sendiri kan. Try tengok dulu kan. Jadi tadi tu cikgu dah bagi jawapan kan. Jadi B ni dia lebih kurang je. Try fikirkan macam mana jawapan dia. Okay, macam mana dapat tak? Untuk B ni. Okay, kalau korang dah buat, try tengok. Sama tak jawapan yang korang dapat. So, y sama dengan negatif x tambah 3. Jawapan dia adalah JK. Y lebih daripada negatif x tambah 3. Jawapan dia adalah A, B, E, G. Untuk y kurang daripada negatif x tambah 3. Jawapan dia adalah C, D, F, H. Okay, sebenarnya untuk soalan macam ni tak perlu pun nak kira-kira kan. Macam yang tadi tu nak kena masukkan nilai koordinat ke dalam y, masuk dalam x. Yang ni tak payah pun sebenarnya. Okay, macam mana kita nak buat dia? Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, y sama dengan negatif x tambah 3. Jawapan dia adalah JK. Kalau korang tengok, JK adalah titik yang berada di garisan yang ni. Okay. Jadi kalau kita ada garisan, y sama dengan negatif x tambah 3. Jadi kalau korang ingat balik sebelum ni, bab persamaan linear. Jadi ini adalah persamaan linear. Yang ini adalah persamaan linear yang mana dia menyerupai bentuk apa? Y sama dengan mx tambah c. Jadi c kat sini adalah apa? C kat sini adalah persilangan y. Jadi kalau korang tengok kat sini ada 3. Kan? 3 kat sini. Jadi garisan ni, sepanjang garisan ni adalah garisan yang memenuhi
persamaan linear y sama dengan negatif x tambah 3. Jadi maksudnya kalau kita nak cari titik-titik yang memuaskan persamaan ni, cari je. Tengok titik-titik yang duduk dekat garisan tu. Itu je cara dia. Sebab tu jawapan dia JK. Maksudnya tak perlu pun jalan kira panjang-panjang kan. Sebab tu cikgu boleh jawab macam tu je kan. Okey, sama juga. Y lebih daripada negatif X tambah 3. Jadi kalau garisan ni adalah yang ni, yang lebih bermaksud yang ke atas. Atas daripada ni semuanya adalah lebih. Jadi pilih jawapan dia adalah A, B, E dan G. Macam tu je kan. Yang lebih tu kat atas. Dan sebaliknya yang kurang daripada tu adalah yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni semuanya kurang. F, H, D dengan C. So itu je cara dia. Kan? Tak susah pun. Boleh faham? Faham. Okay, straightforward je ni kan. Right, okay. Boleh salin dulu? Masih semangat tak nak belajar? Kita ada sejam lagi ni kan. Dengar suara macam dah layu lah semua ni. Tak apa, sabar. Kita ada sejam lagi. Jangan risau. Cikgu tahu korang dah cuti seminggu kan. Lepas tu ada kelas pula kan. Mana tak lesunya kan. Tak puas cuti lah tu. Right, okay. Boleh salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan risau.